A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masuk kepada siri yang kedua, pembelajaran kitab Matan Al-Ajrumiyah dalam pelajaran ilmu nahwu. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Kata pengarang kitab, babul i'rabi, bab i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Maksudnya, i'rab ialah perubahan akhir kalimah. Kenapa berubah? Liikhtilafil awamili, kerana berbeza ataupun berlainan amil ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk ke atasnya, ke atas kalimah tadi, lafzan atau takdiran, sama ada pada lafaz ataupun pada takdir. Okey, baik. Jadi muslimin muslimat, khususnya para pelajar yang dimuliakan, i'rab ni maknanya perubahan akhir kalimah. Dia kalimah bahasa Arab ni ada yang berubah akhir, ada yang tak berubah. Yang berubah akhir tu orang panggil i'rab ataupun dipanggil mu'rab. Ya, kalimah yang berubah akhir dipanggil mu'rab. Manakala kalimah yang tidak berubah pada akhir dipanggil mabni, bina. Okey, jadi yang kita nak bincang pada hari ini, kita fokus kepada i'rab, yakni kalimah-kalimah Arab yang berlaku perubahan pada hujung kalimah, yakni pada akhir kalimah. Cuba tengok. Jadi ada yang berubah secara lafzan, secara lafzi. Maksud apa lafzi? Perubahan dia nampak tengok. Ya. Ada yang berubah secara takdir, mana perubahan tak dapat tengok. Okey, contoh ya, saya bagi contoh. Okey, cuba tuan-tuan tengok ya. Okey, cuba tuan-tuan tengok kalimah yang pertama. Yang ni, yang atas ni, ja'a zaidun. Kalimah zaidun. Okey, dia bagi depan ya, bagi depan, marfu'. Kemudian untuk ayat yang kedua ni, inna zaidan. Jadi kalimah zaidan kita baca dengan bagi atas ya, bagi dua atas, zaidan. Manakala ra'aitu zaidan, sama nah, ra'aitu zaidan. Satu lagi kita baca dengan zaidin, marartu bi zaidin. Jadi tuan-tuan nampak tak, daripada zaidun dia berubah jadi zaidan, kemudian dia berubah pula menjadi zaidin. Okey, baik ya. Dia berubah zaidan, maaf. Okey. Dia berubah kepada zaidin. Jadi yang ni bagi depan, ni bagi atas, yang ni bagi bawah. Bermaksud kalimah zaid ini adalah kalimah yang berubah. Maka kalimah zaid dipanggil mu'rab, kerana dia berlaku i'rab, berlaku perubahan. Okey, dan perubahan yang berlaku pada kalimah ni nyata nah, nampak tengok. Yang ni bagi depan nampak, yang ni bagi atas, yang ni bagi bawah, nampak jelas. Adapun yang kedua, perubahan berlaku secara takdir, secara andaian. Ja'a al-fata. Okey, ja'a al-fata. Jadi kalimah al-fata sebenarnya dia marfu' bil dhammah. Sebenarnya kalimah hujung ni bagi depan, jadi tak boleh baca ya, sebab
kalimah ni dia berakhir dengan alif maksurah ya. Jadi nak baca dengan bahagian depan tak boleh. Nak baca al-fata'u jadi hamzah, nak baca al-fatayu jadi ya, walhal dia ni alif maksurah. Maka oleh kerana dia tak boleh nak baca, maka perubahan tu berlaku tapi tak nampak. Maka perubahan tu dia panggil perubahan secara takdir, secara andaian. Sama juga dengan kalimah al-qadi, ja'a al-qadi. Asal dia ja'a al-qadiyu. Yang ni okey, sepatutnya bagi depan al-qadiyu, tapi tidak dinyatakan bagi depan kerana berat, susah nak baca. Orang Arab ni dia suka yang ringan-ringan, yang mudah-mudah. Jadi baca dia ja'al qadi. Innal fata sama juga ya. Innal fata yang ni sebenarnya dia dia mansub bil fathah al muqaddarah, tak nampak ya. Al qadi pun sama, tapi kalimah al qadi ni boleh baca sebab kalimah al qadi bila dia baris di atas, bila dia datang dengan mansub, jadi tak berat untuk kita baca baris di atas. Yang ni tak termasuklah innal qadiyah ni ya. Okey. Kemudian sama juga ra'aitul fata. Okey, ra'aitul qadiyah boleh baca elok. Okey. Cuma maratu bil fata. Ya, maratu bil fata ataupun maratu bil qadi ya. Bil qadi. Jadi kalimah al-qadi pun sama. Dia maknanya perubahan tu berlaku, tapi berlaku secara takdir, tak nampak. Okey nah, insya-Allah. Okey, baik. Jadi kalau tuan-tuan nampak dah, ja'al fata, yang ni pun baca fata, yang ni pun baca fata, yang akhir ni pun baca fata juga. Walhal dia berubah. Walhal yang ni marfu', yang ni mansub, yang ni majrur, tapi tetap kita baca dengan fata. Tapi hakikat dia dia ni, yang ni marfu' bil dhammah muqaddarah, yang ni mansub bil fathah al muqaddarah, dan yang ni majrur bil fathah al muqaddarah. Tapi nampak sama. Sebab apa sama? Sebab dia takdir, dia tak dapat dilihat dengan mata kita. Okey, baik. Wa aqsamuhu arba'atun, dan bahagiannya, yakni bahagian i'rab arba'atun, ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Yang pertama rafa'. Nak terjemah apa rafa'? Okey, saya tak akan terjemah kalimah rafa' sebab rafa', nasab, khafad dan jazam ni dia tak ada padanan dalam bahasa Melayu. Jadi bila tuan-tuan belajar ni, tuan-tuan dengar selalu, insya-Allah tuan-tuan faham dengan sendiri nah. Okey, baik. Jadi i'rab ni, mana perubahan yang berlaku ni ada 4 bahagian. Satu, rafa'. Biasanya rafa' ni bagi depan ya. Sebab asal bagi rafa' bagi depan. Okey, nasbun bagi atas kebiasaannya sebab asalnya bagi atas. Wa khafdun, khafad yakni jar. Jadi asalnya bagi bawah. Okey. Cuba tuan-tuan tengok contoh tadi. Okey. Yang ni kita tengok yang atas ni. Yang ni jaa zaidun. Maka zaidun rafa' ni. Inna zaidan. Zaidan ni nasab bagi atas. Maratu bi zaidin. Maka zaidin adalah majrur, jar, bagi bawah. Tapi tuan-tuan jangan pegang kata bila dhammah tu mesti rafa', bila fathah mesti nasab, bila kasrah mesti jar. Hal ni asal. Asal pada hukumnya bila sebut kata marfu' bagi depan, bila sebut kata mansub bagi atas, bila sebut kata majrur ataupun jar itu bagi bawah. Nanti kita akan belajar pula ada perubahan-perubahan yang akan berlaku. Okey, baik. Jadi
ada rafa', nasab, khafa. Khafa ni makna jar dan jazam. Jazam ni mati ya. Itu asal dia lah. Wa falil asma'i min zalika, maka sabit bagi isim min zalika, daripada demikian ini, demikian yang empat ni, ialah ar-raf'u, yang pertama rafa', wan nasbu, yang kedua nasab, wal khafdu, yang ketiga khafa, wala jazma fiha, dan tidak ada jazam padanya pada isim. Jadi dalam empat ni, rafa', nasab, khafa dan jazam, isim hanya mengambil tiga sahaja, dia buang satu. Mana isim ambil rafa', ambil nasab, ambil khafa, dan tak ada jazam pada isim. Sebab tu tuan-tuan, pada isim mu'rab kita tak akan jumpa kalimah isim yang berbaris mati di hujungnya. Tak ada lah. Tuan-tuan tak akan jumpa isim yang baris mati di hujung. Soal mati kerana wakaf tu lain lah ya. Tapi hakikatnya tak ada isim yang jazam, yang mati. Okey, baik. Walil af'ali min zalika, dan sabit bagi fi'il daripada demikian itu ialah ar-raf'u rafa', wan nasbu nasab, wal jazmu jazam, wala khafda fiha, tidak ada khafat padanya pada fi'il. Fi'il tuan-tuan tak akan jumpa yang hukum dia khafat, baris bawah, tak jumpa. Macam contoh kata, kita ambil contoh fi'il. Mana fi'il ni? Okey, fi'il ya. Ya zahabu, ya zahabu bagi depan. Jadi kalimah ya zahabu ni hukum dia adalah marfu' kerana dia rafa'. Marfu' maksudnya yang dirafa'kan ya. Kemudian daripada ya zahabu dia boleh bertukar kepada ya zahaba bila masuk lan ataupun mana-mana amil nasab sebelumnya. Masuk lan ke ataupun masuk kalimah an ke dan sebagainya. Okey. Daripada kalimah-kalimah nasab, daripada amil-amil nasab, maka ya zahaba lah jadi maknanya mansub bil fathah. Okey, baik. Daripada ya zahabu dia bertukar kepada ya zahaba, dan dia boleh bertukar pula kepada ya zahab bila masuk amil jazam sebelum dia. Nanti kita akan belajar amil jazam tu apa, amil nasab tu apa. Jadi hang nak sebut hari ininya perubahan yang berlaku pada fi'il, pada kata kerja. Daripada ya zahabu dia bertukar kepada ya zahaba, dan dia bertukar pula kepada ya zahab. Kenapa dia bertukar? Kerana berbeza amil yang masuk sebelumnya. Okey, baik. Jadi fi'il, ingat ya, fi'il dia tak ada khafat, tak ada bagi bawah, manakala isim tak ada jazam. Ingat lagu tu yang mudah ya. Maksudnya isim rafa', nasab, khafat ataupun jar, manakala fi'il rafa', nasab, jazam. Itu saja. Okey. Kemudian habis yang tu kita masuk kepada babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda-tanda i'rab. Ini saya hurai cara mudah lah ni ya. Kalau kita mengaji pondok panjang lagi huraian dia. Jadi saya nak hurai ini sesuai dengan semua peringkat yang nak mengaji asas bahasa Arab. Okey, baik. Dia kata lirraf'i arba'u alamatin. Tadi kita belajar dah kan, apa dia i'rab ada 4: rafa', nasab, khafat dan jazam. Jadi kita masuk satu-satu. Kita masuk rafa' tu, apa alamat dia, apa tanda dia nak kenal rafa'. Okey. Nasab pula apa tanda dia. Okey, tengok. Dia kata lirraf'i, bagi rafa' arba'u alamatin, ada 4 tanda ataupun 4 alamat.
Yang pertama ad-dhammatu, dhammah, yakni bagi depan. Yang kedua al-waw, waw. Yang ketiga al-alif, alif. Dan yang keempat nun. Okey, fa amma ad-dhammatu, adapun dhammah yakni bagi depan, fatakunu alamatan lirraf'i, maka adalah ia tanda bagi rafa' fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat, ya, pada 4 tempat. Mana 4 tempat? Yang pertama fil ismil mufrad, pada isim mufrad. Okey. Yang kedua pada jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas salim. Yang keempat pada fi'il mudhari' allazi lam yattasil bi akhirih syai'un, yang tak bersambung dengan apa-apa selepasnya ataupun di akhir kalimahnya. Okey, baik, saya hurai satu-satu. Jadi yang pertama kita nak ambil dulu alamat rafa' yang datang dalam bentuk dhammah bagi depan. Jadi yang pertama isim mufrad. Cuba tuan-tuan tengok, ya, isim mufrad. Ni jaa zaidun, telah datang zaid. Yang ni rafa', ya, zaidun rafa', jaa zaidun, telah datang zaid. Maka mana alamat dia? Nak kenal dia rafa' ni, nak kenal dia rafa', dia rafa' dengan dhammah, yakni bagi depan. Okey. Sebab apa? Sebab dia isim mufrad. Okey. Isim mufrad ni maknanya isim ataupun kata nama yang menunjukkan bilangan 1. Okey. Nanti saya hurai sikit kepada tuan-tuan, ya, yang belum pernah belajar bahasa Arab ni. Saya nak hurai sikit bahawa bahasa Arab ni dia mengikut kepada bilangan, dia sedikit berbeza dengan bahasa Inggeris yang kita pelajari. Okey, bahasa Arab ni tengok, ya, contoh kata satu, muslim. Okey, muslim, muslim mana seorang orang Islam, dia panggil muslim. Seorang, ya, seorang ni dia panggil mufrad. Okey, kalau dua orang muslim, okey, kalau dua orang muslim, okey, tambah alif nun je depan, alif nun, muslimani, dua. Okey, kalau ramai, muslimuna. Okey, jadi yang ni dia panggil mufrad, yang ni dia panggil musanna, dua. Yang ni dia panggil jamak. Okey, baik. Jadi mufrad mana satu, seorang muslim. Muslimani, dua orang muslim. Muslimuna mana ramai orang muslim. Ini khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan pula dia beza sikit, ya. Okey, baik, tengok. Okey, yang perempuan, kalau seorang perempuan dia panggil muslimah. Muslimah. Okey, kalau dua orang Islam dia panggil muslimatan, tambah alif nun juga. Tapi kalau ramai orang Islam dia tak guna jamak ni, dia guna jamak alif ta. Jadi saya perkenalkan kepada tuan-tuan yang baru belajar, yang ni dia panggil isim mufrad, yang ni dia panggil musanna, yang ni dia panggil jamak. Jamak apa ni? Dia panggil jamak muzakkar salim. Jamak yang ada waw nun di belakang ni dia panggil jamak muzakkar salim. Mana jamak yang dikhususkan untuk muzakkar, untuk laki-laki. Manakala yang ni muslimatun, seorang, ya, mana isim mufrad bagi wanita. Manakala muslimatani musanna bagi wanita, dan jamak bagi wanita biasanya datang dalam bentuk jamak muannas salim. Beza dia, kalau laki-laki dia tambah waw nun. Okey, kalau perempuan dia tambah alif ta, ya,
tambah alif ta. Jadi ini jamak. Dan ada lagi satu jamak yang dia boleh guna untuk laki-laki dan boleh guna untuk perempuan, tapi dia bukan semua kalimah boleh guna. Contoh kata, daripada kalimah rajulun, lelaki, maka jamak dia tak panggil rajuluna. Jamak dia rijalun. Rijalun. Okey. Maka yang ni dia panggil jamak taksir. Yang ni jamak taksir. Ni saya perkenalkan ya, rijalun jamak taksir, muslimatun jamak muannas salim untuk perempuan, manakala muslimuna adalah jamak muzakkar salim, jamak untuk laki-laki. Okey, kita patah balik pada kitab kita. Okey, baik. Maka dia kata isim mufrad bila dia datang dalam bentuk rafa' ataupun bila dia berada tempat rafa', maka dia hendaklah mengambil alamat dhammah, ataupun dia mestilah baris depan. Jadi jaa Muhammadun, jaa rajulun. Okey, baik. Manakala pada jamak taksir pun sama dengan jamak sama dengan mufrad juga, dhammah. Contohnya jaa rijalun. Kalau rajulun seorang, kalau rijalun ramai, jamak taksir. Jaa rijalun. Okey. Jamak muannas salim. Okey, jaat. Tengok sini ya. Jaat imraatun. Imraatun. Kita buang yang ni. Okey. Jaat imraatun. Sorry, jamak taksir jaa rijalun ya. Ini jamak taksir. Jadi semua dia datang dalam bentuk marfu' bil dhammah, bagi depan ya. Okey, baik. Satu lagi yang last, al fi'lil mudhari' allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang keempat dia kata fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu di akhirnya. Mana tengok ni, yadribu, bila dia tak bersambung dengan apa-apa di belakang dia, maka dia rafa' dengan dhammah bagi depan. Tapi kalau dia bersambung macam ni tuan-tuan ya, macam yadribuna, maka yang ni tak boleh lah. Tak boleh yang ni tak boleh. Tak boleh yang ni, kita potong. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab lepas daripada ba ni ada bersambung dengan waw dan nun, ataupun bersambung dengan nun saja. Okey, contohnya yadrib, tak boleh lah. Okey, ataupun bersambung dengan ya nun, contohnya tadribina, tak boleh juga. Tak boleh. Yang kita baca dengan dhammah itu hanya fi'il mudhari' biasa yang tak bersambung dengan apa-apa di belakangnya. Tak kira lah sama ada dia yadribu ke tadribu ke adribu ke nadribu ke, asal dia fi'il mudhari' yang tak bersambung di belakang dia ni, maka kita i'rab dia dengan marfu' bil dhammah, dengan bagi depan. Okey. Ni kalau tuan-tuan tak faham lagi pun dengar dulu ya. Sebab kadang-kadang bila ni tak faham, nanti bila kita masuk perbahasan fi'il nanti akan lebih jelas lagi apa yang kita belajar. Okey, baik. Okey, habis. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Adapun waw, maka adalah alamat bagi rafa' pada dua tempat. Pada dua tempat. Yang pertama fi jam'il muzakkaris salimi, yang kedua fil asma'il khamsati, pada isim lima. Apa isim lima? Iaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 isim ni dia panggil isim 5.
isim yang ada hukum khusus tentang dia, walaupun dia mufrad tetapi dia masuk dalam isim 5 ni, maka dia i'rab dia rafa' dengan waw. Okey, baik, cuba tengok satu-satu. Okey, kita tengok pada jamak muzakkar salim yang rafa' dengan waw. Okey, contoh. Apa contoh dia? Jamak muzakkar salim. Jaa, tukar tulisan. Jaa, okey, al-muslimuna. Okey, cuba kita bezakan dengan ni. Okey, cuba kita bezakan dengan ni. Yang ni jaa al-muslim, beza tak? Jadi yang ni okey, marfu' dengan dhammah. Okey, manakala yang ni marfu' dia dengan waw. Okey, jelas. Jangan nun pula, waw saja. Ja'al muslimuna, i'rab dia al-muslimuna fa'il marfu' bil waw. Ja'al muslimu, ja'al muslimu, muslimu itu i'rab dia fa'il marfu' bil dhammah. Kenapa yang ni bil dhammah, ni bil waw? Sebab ni isim mufrad. Sebab yang ni apa dia ni? Jamak muzakkar salim. Okey, baik. Yang keduanya yang rafa' dengan waw juga ialah isim 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Contohnya kita kata jaa abuka. Ni dengan waw ya. Rafa' dengan waw. Okey, baik. Dia ka ni tak semestinya ka dia, tuan-tuan ya. Tak semestinya ka. Dia abu ni isim 5, ka ni bukan selima nah. Dia boleh datang dalam bentuk apa sekalipun. Contoh kita buang ka ni, kita bubuh Abu Bakar, boleh juga. Abu Bakar, Abu Bakrin. Jadi jaa Abu Bakrin. Jadi abu ni i'rab dia fa'il marfu' bil waw. Ya, marfu' bil waw. Okey, baik. Sebab apa dia marfu' bil waw? Sebab apa? Sebab dia isim ni isim 5. Tukarlah, hak lain pun samalah. Akhuka, okey, akhuka, saudara. Jaa akhuka, telah datang saudara laki-laki kamu, akhuka. Ataupun kita buang ka, kita buh hal lain ya. Jaa akhu, akhu siapa? Akhu Muhammad, buhlah apa pun. Okey, asalkan dia datang dari bentuk isim 5 nah. Okey, baik. Jadi apa dia tadi? Waw tadi alamat bagi rafa' pada dua tempat saja, pada jamak muzakkar salim, yakni jamak yang berakhir dengan waw nun di belakang. Yang kedua pada isim 5. Isim 5 kena hafal lah. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. 5 isim ini khusus ya. Khusus bagi 5 isim ini saja, walaupun dia mufrad, dia satu, tapi dia bila masuk dalam kategori isim 5, dia kena rafa' dengan waw. Rafa' dengan waw, tak boleh rafa' dengan dhammah. Okey, baik. Okey. Wa ammal alifu, manakala alif, fatakunu alamatan lirraf'i, adalah ia alamat bagi rafa' fi tasniyatil asma'i khassatan, pada tasniyah isim khassatan, khusus, maknanya satu saja yang rafa' dengan alif ni khusus bagi tasniyatil asma', yakni khusus bagi musanna. Apa musanna tadi? Bagi dua nah. Bagi dua. Ni, kalau seorang laki-laki, rajulun. Kalau dua tambah apa? Rajulani. Jadi bila kita buat ayat, kita buat kata jaa rajulani, okey, maka ayat ini rajulani marfu' bil
bil alif, ya. Kalau hak ni marfu' bil dhammah yang atas ni. Okey, baik. Itu beza dia. Yang ni tak masuklah, yang terbincang dah. Okey, jadi ja'a rajulani ataupun ja'a ar-rajulani, telah datang dua orang laki-laki. Musanna dua, nah. Telah datang dua orang laki-laki. Okey, baik. Okey, yang terakhir, wa amman nunu, manakala nun fatakunu alamatan lirraf'i, maka adalah ia alamat bagi rafa' fil fi'lil mudhari', pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maksudnya fi'il ataupun kata kerja untuk masa akan datang. Nanti kita akan belajar dalam bab fi'il mudhari', tak masuk lagi, ya. Sebab tu dia kena hafal tu dah ni, hafal semua ni, insya-Allah bila kita masuk bab dia ni dia akan lebih mudah faham. Maka dia kata nun tu adalah alamat bagi rafa' pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mana? Fi'il mudhari' iza tasala bihi dhamiru tasniyatin, bila bersambung dengan dhamir tasniyah ataupun dhamir jam'i, dhamir jama' ataupun dhamir muannas mukhatabah. Cuba tengok sini, ya. Okey, ni fi'il mudhari', yadribu fi'il mudhari', tapi yang ni tak bersambung dengan apa-apa. Jadi yang ni marfu' bil dhammah. Okey. Manakala yang ni yang kita nak bincang ni, kita ambil yadribu. Yadribu kita sambung dengan waw di belakang dia, ataupun kita sambung dengan dengan ataupun dia tiga ni, yadribuna, tadribuna, kemudian yadribani, tadribani, satu lagi tadribina, tadribina. Jadi tuan-tuan tengok nah, saya kecil sikit tak muat. Tuan-tuan tengok nah. Yadribuna ini dhamir jama'. Dhamir jama', mereka memukul, ramai. Mereka laki-laki memukul. Yang ni maknanya untuk jama' laki-laki. Ni pun sama. Yang ni untuk dua, untuk dua laki-laki. Yang ni pun sama. Yang ni untuk perempuan. Perempuan. Dia panggil dhamir muannas mukhatabah. Jadi kita terjemah dia, yadribuna, mereka memukul, ramai kan? Mereka laki-laki memukul. Kalau tadribuna, mereka tadribuna maknanya kamu laki-laki ramai memukul. Kalau yadribani, dua orang laki-laki sedang memukul. Tadribani, dua orang perempuan sedang memukul. Kalau tadribina, kamu memukul, yakni perempuan, ya. Perempuan memukul. Jadi cuba kita bilang 1 2 1 2 3 4 5. Maka fi'il yang 5 ni, yang ada waw nun belakang, yang ada alif nun belakang, yang ada ya nun belakang ni, dia ada 5 semua. Yang ni orang panggil fi'il 5. Al-af'alul khamsah nama dia. Saya perkenalkan pada tuan-tuan sekalian. Al-af'alul khamsah, ini nama dia. Jadi untuk fi'il 5 ni tuan-tuan, bila dia rafa', dia kalau jama' dia rafa' dengan waw. Kalau dia bersambung dengan dhamir tasniyah, rafa' dengan alif. Kalau dia bersambung dengan dhamir muannas mukhatabah, maka dia rafa' dengan ya. Baik. Jadi itulah tuan-tuan. Jadi saya ulang sekali lagi sebagai peringatan akhir. Jadi alamat rafa' ada 3, ada 4.
Pertama, bagi depan waw, alif, nun. Untuk bagi depan hanya untuk isim mufrad, jamak taksir, muannas salim, fi'il mudhari' yang tak bersambung dengan apa-apa. Manakala untuk waw pula untuk jamak muzakkar salim dan isim 5 sahaja. Manakala untuk alif satu-satunya untuk tasniyah saja, untuk 2 saja. Manakala nun pula adalah untuk fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir 2 ataupun jamak ataupun dhamir muannas mukhatabah. Okey. Ataupun ringkas kata yang nun ni dia hanya untuk fi'il 5. Jadi insya-Allah tuan-tuan, untuk hari ini itu saja dulu. Tuan-tuan hafal bagi faham dulu insya-Allah. Insya-Allah kita jumpa lagi untuk siri yang ketiga akan datang yang